Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6 bersama dengan Cikgu Azifah. Pada minggu ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk yang sama, iaitu Unit 4 Kisah si Penagih dengan tajuk Penyalahgunaan Bahan. Standard kandungan 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Standard pembelajaran 1.4.2 Menganalisis situasi berisiko berkaitan penyalahgunaan dadah. 1.4.4 Mengaplikasi cara menangani situasi berisiko dalam penyalahgunaan dadah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Objektif pembelajaran pada minggu ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 faktor yang mendorong ke arah penyalahgunaan dadah berdasarkan teks dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menangani risiko penyalahgunaan dadah melalui dialog yang dibina secara tegas tetapi berhemah. Baiklah, sekarang murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6, muka surat 22 dan 23. Pada halaman tersebut, murid-murid akan dapat melihat terdapat 6 jenis dadah, iaitu opiat, ganja, halusinogen, perangsang, penenang, dadah, ubatan-ubatan dan bahan-bahan lain. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah dadah jenis opiat. Opiat akan menekan dan memperlahankan aktiviti sistem saraf tunjang. Antara contoh dadah jenis ini adalah candu, morfin, heroin, kodein, opiat dan juga sintetik. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 3 jenis opiat. Yang pertama adalah opiat semula jadi, yang kedua opiat semi-sintetik dan yang ketiga adalah opiat sintetik. Kedua, dadah jenis ganja. Ganja merupakan bahan yang sangat kompleks dan mengandungi 421 jenis bahan kimia di dalam bahan tersebut. Antara contoh ganja adalah cannabis, hashish dan minyak hashish. Yang ketiga adalah dadah jenis halusinogen. Halusinogen akan mengubah pencerapan deria pandangan visual dan menyebabkan ilusi. Ia akan menyebabkan seseorang akan berhayal dan melihat ataupun membayangkan perkara yang tidak wujud di depan mata kasar mereka. Antara contoh dadah jenis ini adalah LSD, DMT, PCP, meskalin dan juga psilocybin. Seterusnya yang keempat adalah dadah jenis perangsang. Perangsang merupakan satu bahan kimia psikoaktif yang boleh merosakkan sistem saraf dalam tubuh badan seseorang. Contohnya adalah amfetamin, kokain, metamfetamin ataupun lebih dikenali sebagai syabu dan juga pil ekstasi. Yang kelima adalah dadah jenis penenang. Penenang akan memperlahankan ataupun menghentikan fungsi tubuh badan seseorang. Antara contohnya adalah sedatif, tranquilizer, alkohol, GHB dan juga ketamin. Yang terakhir adalah dadah ubat-ubatan dan bahan-bahan lain. Kesemua ini akan menyebabkan kerosakan otak dan juga organ dalaman lain seperti jantung, paru-paru, buah pinggang dan sebagainya. Antara contoh dadah jenis ini adalah steroid, daun ketum, pil kuda, naspan, ubat tidur dan inhaler lain. Untuk pengetahuan semua, dadah jenis ini memang kita sebagai manusia akan ambil untuk tujuan perubatan. Tetapi jika disalahgunakan ataupun diambil secara berlebihan, akan memudaratkan tubuh badan seseorang. Oleh itu, kita sepatutnya sebagai manusia ataupun sebagai seorang yang hebat, kita tak sepatutnya terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini. Sekarang, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6, muka surat 24. Di situ, murid-murid boleh lihat surat balasan daripada Abang Is, seseorang yang pernah duduk
di dalam pusat pemulihan dadah kepada Dal. Apa yang murid-murid perlu buat adalah murid-murid perlu baca dan hayati surat balasan ini dengan teliti. Kemudian murid-murid kenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Setelah itu, murid-murid boleh selesaikan tugasan setelah tamat menonton video ini. Seterusnya, pada buku teks pendidikan kesihatan tahun 6, muka surat 26, murid-murid akan melihat perbualan ataupun dialog di antara Faizal dan juga Adam. Murid-murid perlu baca dan hayati dialog ini dengan sebaik-baiknya, dan murid-murid perlu membina satu dialog yang baharu yang mengandungi ajakan dan juga tolakan secara tegas tetapi berhemah tentang penyalahgunaan bahan. Murid-murid boleh jadikan perbualan Faizal dan juga Adam ini sebagai contoh ataupun panduan. Itu sahaja untuk sesi kali ini. Sebarang pertanyaan, murid-murid boleh terus bertanya kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Jangan lupa siapkan tugasan dan jangan lupa tekan submit untuk menghantar tugasan murid-murid. Itu sahaja untuk sesi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid-murid.